Assalamualaikum. Nama saya Mirfan. Saya akan menginterviewkan Encik Amirul Hafiz berkenaan dengan kesan COVID terhadap ekonomi anda. Soalan pertama sekali untuk Encik adalah, adakah COVID telah memberi kesan kepada kehidupan anda secara keseluruhannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada sejak mulanya COVID-19 ini melanda negara, keadaan ekonomi adalah sedikit terjejas dari segi kewangan dan juga masa. Yang mana saya mengatakan di sini dari segi kewangan, iaitu dari segi penggajian saya, yang mana allowance serta bonus telah dicatu dan juga dipotong dalam lebih kurang beberapa peratus daripada sepatut yang saya terima. Akan tetapi ia tidak terlalu menjejas atau memberikan bebanan yang ketara terhadap ekonomi saya. Dengan adanya bantuan-bantuan yang diberi oleh pihak kerajaan seperti bencana dan prihatin dan sebagainya, dapat juga serba sedikit membantu dari segi sektor ekonomi keluarga saya. Secara keseluruhannya, saya boleh mengatakan yang impak daripada COVID-19 ini tidak terlalu memberi kesan besar terhadap diri saya serta keluarga saya, kerana sektor yang saya bekerja ketika ini adalah sektor yang essential, iaitu melibatkan telekomunikasi. Jadi daripada hari pertama COVID ini melanda dunia dan Malaysia telah mengadakan PKP daripada yang Mac 2020. Dari situ saya kekal bekerja sehingga kini, yang mana tidak ada gangguan terhadap harian kerja saya dan gaji juga berjalan seperti biasa, cuma sedikit pengurangan. Lain-lain daripada itu, dari segi sektor perniagaan-perniagaan yang lain, saya melihatnya satu kesan yang besar, yang mana kebanyakan kawan-kawan serta sahabat-sahabat saya juga banyak yang telah kehilangan pekerjaan dan telah cuba bangkit semula dengan melakukan kerja-kerja delivery dan sebagainya, dan juga membuat bisnes-bisnes yang mereka tak pernah buat sebelum ni dan cuba mencuburinya. Alhamdulillah, bagi diri saya setakat ini tidak ada kesan besar sangatlah pada struktur ekonomi keluarga saya. Okey Encik, soalan kedua untuk Encik adalah, apakah kesan yang paling ketara yang dialami oleh institusi anda selepas COVID melanda? Seperti saya katakan sebentar tadi, yang saya bekerja dengan sebuah syarikat telekomunikasi yang terletak di Petaling Jaya. Syarikat ini adalah sebuah syarikat yang dinaung oleh syarikat dari Singapura, dan syarikat ini walaupun dalam keadaan pandemik masih kekal berdaya saing dengan syarikat-syarikat telekomunikasi yang berlainan. Akan tetapi syarikat yang saya bekerja ini hanyalah melibatkan pelanggan-pelanggan di Singapura dan juga di Australia. Jadi impaknya tidaklah terlalu memberi kesan kepada struktur ekonomi organisasi yang saya bekerja ketika ini. Akan tetapi dari segi pengurangan ataupun tindakan yang diambil oleh pihak majikan, iaitu membuatkan satu grup yang mana mereka akan pecahkan grup menjadi grup-grup kecil yang mana akan bekerja seminggu
bercuti seminggu, ada yang bekerja 2 minggu, bercuti 2 minggu. Ada juga yang tim-tim yang mana yang bekerja di berlainan tempat, dan ada juga yang bekerja dari rumah. So dengan cara-cara kerja yang gerak kerja yang baru ini yang diperkenalkan oleh pihak syarikat, ia juga dapat membantu sedikit dalam menaikkan lagi produktiviti syarikat. Dari sudut kewangan, saya tidak dapat memberi lebih penjelasan lanjut kerana itu adalah terlalu internal. Jadi apa yang saya boleh nampak dari mata kasar, keadaan syarikat saya setakat ini stabil dan masih lagi berdaya saing. Baiklah Encik Amirul, soalan ketiga untuk anda adalah apakah kesan-kesan positif dan negatif? Kesan-kesan positif yang saya berlaku ke atas diri saya adalah saya dapat lebih memberikan tumpuan dalam kerja saya, yang mana saya pada ketika ini berulang alik dari Shah Alam ke Taiping pada waktu sedia kala sebelumnya berlakunya pandemik. Akan tetapi selepas pandemik ini, saya terpaksa berulang alik dari Shah Alam ke Taiping hanyalah sebulan ataupun 3 bulan sekali, yang mana saya perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak polis. Daripada sudut yang saya boleh lihat ini, kepada positifnya adalah saya dapat menjimat sektor ekonomi saya sendiri dari berbelanja berlebihan ke atas minyak petrol serta tol. Dan selain daripada itu, positifnya adalah saya dapat melihat keadaan kesesakan yang berlaku di jalan raya, yang mana pada setiap paginya saya akan pergi bekerja adalah sangat sesak. Akan tetapi setelah berlakunya pandemik ini, kebanyakan sektor perniagaan dan syarikat yang mana tidak beroperasi menunjukkan kadar kenderaan di atas jalan raya menurun, manakala menyebabkan saya dapat pergi kerja dan pulang kerja dengan awal. Dan daripada sudut negatifnya, saya terpaksa menanggung dari sudut emosi serta mental, yang mana ia melibatkan keluarga, yang mana anak serta isteri berjauhan. Dari segi kewangan tidak memberi apa-apa impak negatif terhadap diri saya, tapi dari segi sudut mental serta mental serta emosi lah, ia lebih memberikan kepada impak negatif saya. Baiklah Encik Amirul, soalan keempat saya untuk anda adalah apakah sumbangan institusi anda kepada institusi lain yang terjejas? Dalam organisasi yang saya bekerja ketika ini, terdapat satu bahagian atau pertubuhan yang dipanggilkan sebagai sukarelawan, yang mana mereka juga turut bersama menyumbang serta memberi bantuan kepada orang-orang yang dalam keadaan susah, dan mereka juga turun padang dan memberi serba sedikit bantuan. Tapi perkara ini tidaklah diwar-warkan kepada media maupun ke mana-mana pihak. Ianya cumalah dia buat di dalam lingkungan syarikat dan membantu pihak-pihak mana, rumah-rumah anak yatim dan juga mana-mana yang boleh pihak syarikat membantu serba sedikit. Itu adalah apa yang saya nampak secara kasarnya, tapi secara halusnya saya tidak dapat melihat daripada sudut pengurusan bagaimana mereka lakukan dan di mana dan apakah yang mereka telah lakukan. Kerana itu adalah hanya classified information, yang mana ianya adalah terlalu sulit untuk ditahukan di khalayak. Baiklah Encik Amirul. Dan soalan kelima saya untuk anda adalah apakah langkah yang terbaik yang perlu dilakukan oleh institusi anda untuk terus relevan dan membantu pembangunan negara? Daripada apa yang saya lihat, syarikat saya adalah sebuah syarikat yang berasaskan telekomunikasi dan juga internet, mana hanyalah
memberi perkhidmatan kepada pelanggan-pelanggan di luar negara, luar daripada Malaysia. Akan tetapi apa yang saya dapat melihat di sini dengan ada kepesatan permintaan dan penawaran daripada pihak-pihak pelanggan di luar daripada negara, ia dapat menjana perniagaan telekomunikasi ini sendiri dan juga membantu negara Malaysia dari segi pencukaian dan sebagainya. Dan dari apa yang saya lihat, ia tidaklah memberi terlalu impak besar kepada struktur ekonomi Malaysia. Tetapi dari sudut jalinan antara Malaysia dan Singapura amatlah kuat dengan adanya jaringan telekomunikasi yang lebih stabil. Baiklah Encik Amirul, soalan terakhir untuk saya pada anda ialah saranan anda kepada mereka yang berputus asa dengan ujian COVID. Bagi saya, saranan yang saya boleh katakan di sini, usah takut dengan apa yang sedang melanda pada kita pada ketika ini. Teruskan tawakal, ikhtiar dan juga memandangkan vaksin telah pun diwar-warkan oleh pihak kerajaan, adalah lebih baik untuk kita mendaftarkan diri kita dan ambil tindakan sewajarnya untuk diri kita serta keluarga dan orang-orang yang tersedayang di sekeliling kita. Kerana dengan pengambilan vaksin ini dapat membantu membina satu lingkungan keselamatan untuk semua. Kita memikir, bukan untuk fikir untuk diri sendiri, tapi kita juga haruslah fikir untuk semua. Jadi saranan saya di sini juga hanyalah untuk memperingati bahawa COVID ini bukanlah satu perkara yang boleh dibuat main-main, akan tetapi haruslah kita mengambilnya sebagai iktibar. Dan kita haruslah lebih berwaspada dan berjaga-jaga dan sentiasa mengikut SOP yang telah disarankan oleh pihak kerajaan. Baiklah Encik Amirul, terima kasih kepada masa ini dan saya harap yang terbaik untuk Encik Amirul di masa hadapan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada anda juga. Okay, hai, Assalamualaikum. Boleh saya interview awak? Okey, saya ingin mulakan daripada mula awak kenalkan diri dan institusi mana yang awak sedang belajar sekarang serta kos awak. Nama saya Aisyah Zaini. Saya pelajar College Politek Mara. Saya belajar diploma dalam Resource Management. Okey, saya ingin bertanyakan soalan tentang COVID-19, iaitu soalan yang pertama adalah, adakah COVID telah memberi kesan kepada kehidupan anda secara keseluruhannya? Ia beri kesan dalam kewangan dan sekarang ekonomi terjejas sebab COVID. So, tanggungjawab bertambah, macam tanggungjawab sebagai student, tanggungjawab sebagai pelajaran terkesan dalam COVID. Okey, soalan seterusnya, apakah kesan yang paling ketara yang dialami oleh institusi anda dan nyatakan berdasarkan institusi yang diberikan oleh pensyarah selepas COVID melanda? Kesan paling ketara macam semua pembelajaran daripada kepada online kelas. Masing-masing. Kami tak dibenarkan pulang ke. Okey, seterusnya, apakah kesan-kesan positif dan negatif daripadanya? Kesan positif dapat dekatkan hubungan keluarga sebab duduk rumah je. Kesan negatif dia menambahkan stres sebab tanggungjawab bertambah kan. Lepas tu macam terperap je kan? Tanggungjawab sebab belajar kan ada kelas. Lepas tu kadang-kadang time kelas tu kelas rumah tak apa. Stres lah.
Soalan yang seterusnya, apakah sumbangan institusi anda kepada institusi lain yang terjejas? Saya melancarkan program untuk mengumpul dana dan institusi lain yang cerdas. Dan dana tu boleh digunakan dalam banjir atau agenda. Okey, seterusnya, apakah langkah yang terbaik yang perlu dilakukan oleh institusi anda untuk terus relevan dan membantu dalam pembangunan negara ini? Bagi saya langkah yang terbaik galakkan semua pelajar buat bisnes. Sebab dengan cara tu pelajar dapat membantu negara dia. Meningkatkan pengembangan ekonomi negara. Ah, Lagi? Sebab kalau buat bisnes pun pelajar dapat buat side income masing-masing. Betul lah tu. Okey, soalan terakhir daripada saya, saranan anda kepada mereka yang berputus asa dengan ujian COVID-19 ini? Saranan saya jangan putus asa dan teruskan jaga kesihatan, jaga SOP kalau keluar, pakai mask. InsyaAllah kes COVID berkurang. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Aina Nabila. Kini saya bersama seorang responden untuk saya menebual beliau. Sila memperkenalkan diri. Hai, saya Nurul Ashikin. Okey, baiklah, Cik Shikin. Tajuk utama bagi soalan ini adalah bertajuk kesan COVID terhadap ekonomi. Jadi, soalan pertama saya, apakah kesan COVID-19 terhadap ekonomi bagi kehidupan Cik secara keseluruhannya? Secara keseluruhannya, tiada banyak beza. Kerana saya bekerja setiap hari dan mengamalkan rutin harian yang sama. Cuma bezanya, saya tak boleh, saya lebih banyak masa duduk di rumah dan hanya keluar untuk urusan penting. Dan jika keluar rumah, kita perlu mengamalkan SOP yang disarankan oleh kerajaan, seperti pakai tutup muka, memakai hand sanitizer dan mengamalkan penjarakan fizikal. Okey, baiklah. Cik Shikin, soalan yang kedua saya adalah, apakah kesan-kesan positif dan negatif terhadap ekonomi? Apabila berlakunya pandemik COVID-19, pastinya orang ramai lebih merasa dengan kesan negatif yang dihadapi. Dari sudut ekonomi, aktiviti perniagaan kecil dan sederhana atau dikenali sebagai mikroekonomi lebih memberi kesan akibat daripada kes COVID-19 yang semakin meningkat dan kerajaan melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP yang menyebabkan banyak perniagaan kecil seperti pasar malam, kedai gunting rambut dan lain-lain memberi impak kepada perniagaan mereka. Selain itu, bagi pekerja yang dikenali sebagai pekerja kontrak juga banyak kehilangan pekerjaan dan pendapatan disebabkan pusingan modal yang tak dapat diteruskan oleh majikan atau syarikat. Dan lagi terdapat pelbagai banyak kekangan dan sektor lain yang mengalami kesan negatif seperti pelancongan, khususnya lebih mengalami kesan negatif akibat tiada pelancong kerana terdapat banyak peraturan disebabkan PKP seperti tidak boleh melintas negeri. Dan itu adalah saranan kerajaan supaya kes COVID-19 terus menurun.
Walaupun terdapat kesan negatif, terdapat juga kesan positif pada ekonomi akibat COVID-19. Di Malaysia, lebih menjalankan sektor perkhidmatan dan pembuatan. Jadi dia tidak memberi banyak kesan, masih lagi dapat menampung keperluan ekonomi dan menyelamatkan keadaan dalam negeri kasar negara. Sebagai contoh, sektor pembuatan seperti pelitup muka yang semakin berkembang sekarang disebabkan pandemik COVID-19 dan juga sarung tangan plastik, kerana berbagai pihak menggunakannya, terutama sekali frontliner seperti hospital, doktor dan jururawat terpaksa menggunakan banyak kali dan menukar banyak kali, dan juga perkhidmatan awam seperti polis, bomba dan askar ketika menjalankan tugas. Soalan seterusnya, apakah kesan yang paling ketara yang dialami oleh institusi anda selepas COVID melanda? Ramai pekerja yang dibuang, diberi cuti atau diberi separuh gaji. Akibatnya mereka hilang punca pencarian atau meraih pendapatan yang jauh lebih rendah sehingga sukar untuk menampung keperluan hidup, terutamanya makanan, sewa rumah atau membayar pinjaman kereta, rumah dan seumpamanya. Dalam demikian, kepada siapakah mereka hendak bergantung? Tidak heranlah ada yang meminjam daripada kawan-kawan atau saudara mara. Malah ada yang terpaksa pergi ke kedai pajak gadai untuk menggadai barang kemas dengan harapan dapat ditebus kembali ketika keadaan kewangan sudah stabil kembali. Hari tidak selalunya cerah, tidak selalunya indah. Banyak pekerja yang menjadi mangsa keadaan sekarang disebabkan COVID-19. Majikan yang terhimpit dan tersepit tidak punya pilihan kecuali mengambil langkah drastik dengan menutup syarikat. Bagi majikan itu merupakan jalan terakhir walaupun sukar dan pahit, kerana mereka juga tidak dapat menanggung kerugian. Hilang pekerjaan adalah satu mimpi ngeri bagi pekerja. Pekerjaan bukan sekadar memastikan wang masuk dalam bank setiap bulan dan dapur berasa setiap hari. Sebaliknya, memiliki pekerjaan ada kaitan dengan maruah diri. Tidak ada sesiapa yang mahu hilang pekerjaan. Itulah sebabnya pekerja mahu bekerja di organisasi, syarikat atau tempat yang stabil yang mampu menjamin pekerjaan sepanjang hayat. Apabila kehilangan pendapatan sekaligus menyebabkan ramai tidak dapat meneruskan survival mereka. Soalan seterusnya adalah, apakah sumbangan institusi anda kepada institusi lain yang terjejas? Ketika kerajaan menjalankan perintah kawalan pergerakan, hanya terdapat 5 sektor yang dibenarkan bekerja dan beroperasi. Antara sektor tersebut adalah penghilangan dan pembuatan, pembinaan, perkhidmatan, perdagangan dan pengedaran, serta perdagangan dan komoditi. Sektor ini dibenarkan beroperasi kerana peranannya menyokong kerja-kerja membekal keperluan asas kepada rakyat seperti makanan, minuman dan barangan keperluan rumah, serta penjagaan diri, kelengkapan peralatan pelindung peribadi PPE, peranti perubatan dan ubatan kepada petugas kesihatan, aktiviti perdagangan antarabangsa, memastikan rantaian bekalan tidak terputus dan menyokong infrastruktur kritikal dan kerja-kerja kecemasan.
sektor ini adalah diperakui oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri METI selepas memperincikan jenis-jenis perkhidmatan yang disenaraikan sebagai sektor ekonomi yang perlu dilakukan walaupun di dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Okey, seterusnya, apakah langkah yang terbaik yang perlu dilakukan oleh institusi anda untuk terus relevan dan membantu pembangunan negara? Majikan mempunyai tugas di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2004 atau OHS yang termasuk bahawa mereka mesti dapat dilaksanakan secara praktik, menyediakan dan mengekalkan satu persekitaran pekerjaan yang selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan pekerja dan kontraktor bebas termasuk kesihatan psikologi, memberikan maklumat seperti arahan, latihan atau penilaian kepada pekerja dan kontraktor bebas yang diperlukan bagi membolehkan pekerja tersebut menjalankan pekerjaan dalam keadaan selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan. Majikan juga perlu memantau kesihatan pekerja di tempat kerja di bawah penyeliaan dan kawalan pekerja, memberikan maklumat kesihatan dan keselamatan kepada pekerja kepada semua pekerja mengikut bahasa yang difahami pekerja selain daripada bahasa Inggeris. Memastikan bahawa orang selain daripada pekerja kepada majikan tidak didedahkan keselamatan atau kesihatan yang timbul daripada kerajuan majikan. Baiklah, soalan terakhir saya adalah saranan Encik kepada mereka yang berputus asa dengan ujian COVID. Kita tidak boleh berputus asa walaupun keadaan bertambah sukar dan keletihan mula datang. Kerajaan perlu memainkan peranan dan rakyat perlu melakukan perkara sama, melakukan segalanya untuk mengurangkan kadar jangkitan COVID-19. Tiada penyelesaian ajaib bagi menangani penularan ini. Tiada siapa mahukan pengurangan jika kita boleh mencegahnya sama sekali. Jadi kita harus memainkan peranan masing-masing bagi memastikan hasrat ini tercapai. Kita semua tahu apa perlu dilakukan jika semua terus patuh dan akur melaksanakan langkah penjagaan dengan mengikut SOP yang ditetapkan seperti memakai pelitup muka dan menjaga penjarakan sosial di kalangan kita supaya kita boleh berjaya mengurangkan kadar kes jangkitan COVID-19. Okey, baiklah. Terima kasih atas pendapat Cik mengenai kesan akibat COVID-19 dalam kehidupan seharian dan ekonomi. Sama-sama. Okay, Assalamualaikum. Saya Jurazia binti Junaidi. Di sini saya ingin membuat temu bual bersama seorang tetamu. Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Nama saya Nur Sakinah. Okay. Di sini saya ingin memberi beberapa soalan kepada Puan tentang kesan COVID terhadap ekonomi. Untuk soalan pertama saya adalah, adakah COVID telah memberi kesan kepada kehidupan anda secara keseluruhannya? COVID ni kan dia datang mengejut. So, sepanjang 1 tahun ni kan, memang dia bagi kesan besar lah, macam tak boleh jumpa ibu bapa, family. Lepas tu pergerakan kita orang pun terhad kan. Itu betul. pun sebab sorry sekejap COVID gave me a big impact because
I like to go out. Lepas tu tiba-tiba ada PKP tu, dia untuk pergi keluar. Memang bahayalah kan kalau keluar kan. Betul. Lepas tu kalau bab mental ni pun kadang-kadang dia jadi macam mentally tired sebab duduk dalam rumah terperap je dalam tu sebab tak dapat udara segar dari luar kan. Itu je lah yang kesan for me lah. Okay. So, soalan kedua saya adalah, apakah kesan yang paling ketara yang dialami oleh ekonomi selepas kita dilanda COVID ni? Kesan apa? Kesan yang paling ketara terhadap dalam ekonomi. Yang paling ketara F&B lah, restoran. Memang kesian kat dia orang. Sebab time first PKP tu kan kebanyakan kedai semua kena tutup kan. Betul. Lepas tu ramai tak berani nak keluar pergi kedai tu. So time tu memang tak ramai lah yang pasal yang guna Grab, food apa semua tu lagi kan. Lepas application take away apa semua tu online tu baru okey kot. Tapi yang paling terkesan is for the small business lah. Kesian kat dia orang. Okay. Alright. So kita teruskan dekat next question lah So, apakah kesan-kesan positif dan negatif terhadap ekonomi apabila wabak COVID ni? Lebih kurang. Kesan-kesan positif. Dulu orang jarang basuh tangan kan bila keluar ke apa kan. Yang tu lah kesan positif dia. Yang sekarang ni siapa-siapa keluar je dia orang basuh tangan. Okay. Lepas tu yang kesan negatif tu tak pasti juga. Rasanya kedai tepi jalan tu je lah dia orang tak dapat nak buka officially. Sebab kadang-kadang menteri cakap kedai tepi jalan tak boleh buka. Lepas tu sekejap boleh buka. Lepas tu kena tutup. So time tu dia orang confused kan. Rasanya tu lah. Okay, boleh. Dengan tapi terhadap ekonomi kan, bukan terhadap education kan. Ekonomi. Itu je lah. So, next, apabila kita dilanda COVID, apakah sumbangan institusi anda kepada institusi lain yang terjejas? Apa macam MSU donate kat other uni ke? Boleh jugalah. Something like that lah. Yang saya experience, MSU pernah bagi donation tapi as in food. Untuk orang luar lah. Okay. Lepas tu maybe adalah sumbangan dia orang bagi dekat institusi lain tapi itu saya tak tahu sangat. Yang saya tahu time kena first PKP tu MSU bagi makanan dekat students dia orang. Untuk student yang tak dapat balik tu kan? Yang terjejas lah, yang duduk kat area Menara, RT apa semua tu. Okay, so soalan kelima saya adalah, apakah langkah yang terbaik yang perlu dilakukan oleh institusi anda untuk terus relevan dan membantu pembangunan negara? Susah juga tu. Langkah terbaik yang perlu dilakukan oleh institusi. So far my uni dia ada buat sumbangan untuk anak yatim lah.
Tapi towards ekonomi tak pasti. Selalu macam Tan Sri suka bagi donation dekat rumah anak yatim. Sebab rasanya dia orang pun terjejas juga sebab kan kena PKP. Lepas tu ramai orang hilang job, right? So bila dah tak ada kerja tu, ramai tak dapat nak bagi sumbangan. Sebab itulah rasanya yang itulah yang My Uni bagi tu. Tapi terhadap ekonomi tak pasti sangat. Okay. Alright. So, soalan terakhir saya adalah, apa pendapat anda untuk saranan kepada mereka yang berputus asa dengan ujian COVID ni? Oh, saran advice Okay, advice saya jangan putus asa. Sebab housemate saya, rakan-rakan saya pernah kena COVID. Tak semua ada simptom dia. Kadang-kadang rasanya ramai. Actually, I think a lot of people dah kena dah COVID ni, cuma tak ada simptom. Lepas tu antibody dia orang kuat. So, you never know. Tapi macam a few of my friends, dia ada simptom. Dia tak boleh nafas, lepas tu kena pergi ER. Kena ambil oksigen. So jangan putus asa lah, tapi especially for elders lah, yang orang tua, orang keluarga emas ni, yang tu they have to be very careful. Okay. I mean like, yeah, it's a pandemic, even though dia memang bagi a big impact towards our economy because our economy is going down right now. Betul. Yeah, tapi even though our economy is going down, there are other companies yang bagi sumbangan lah, like macam Top Glove, sebab sarung tangan dengan orang yang tak tahulah, tak sure lah siapa yang buat mask tu, but the owner of the mask maker. Faham. Okay. Itu sahaja soalan saya pada hari ini. So, terima kasih kepada Puan Sakinah kerana sudi hadir untuk berkongsi dengan tentang kesan-kesan COVID terhadap ekonomi. No problem. Okay, Assalamualaikum dan bye. Thank you. Waalaikumsalam. Sama-sama. Kepada kehidupan kita adalah kita tak boleh merentas negeri, tak boleh pergi luar negara, tak boleh ke mana-mana, lepas tu kena jaga SOP, kena sentiasa pakai face mask. Memang berubah 360. Yang paling ketara yang dialami dekat kita punya tempat kerja, SUKI Selangor, kekurangan pekerja tu dihadkan, tak boleh datang sama. Macam kita ada 2 shift lah, pagi tim lain, petang tim lain, dan diwajibkan untuk datang secara bergilir-gilir. Apakah kesan-kesan positif dan negatif? Positif dia banyak spend time dengan family, banyak dekat rumah. Negatif dia kita akan stres sebab tiap-tiap hari kat rumah. Macam itulah. Macam kita SUKI Selangor, kita sumbangkan face mask dan hand sanitizer kepada 9 daerah untuk buat tugasan sebagai frontliner lah. Selain itu, macam kita NADMA ada sumbangkan dana kepada kerajaan negeri untuk bagi pada daerah untuk buat kerja-kerja membantu barisan hadapan. Saran saya kepada yang berputus asa dengan ujian COVID-19 ini, sentiasa berfikiran positif, sentiasa berdoa, cekal dan tabah. Kerajaan negeri mesti haruslah kuat untuk membantu barisan hadapan untuk terus melawan COVID-19 ni dan terus hilang dari radar.